Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Rashidah Amani binti Izra'i, bernombor matrik A1700854. Saya merupakan pelajar tahun 3 daripada program sejarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan melakukan video pembentangan bagi projek akhir untuk subjek citra yang saya ambil, iaitu Pendidikan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa dalam Islam, LMCP 1602, di bawah kendalian pensyarah saya, iaitu Profesor Datuk Insinyur Dr. Riza Ati Abdullah. Okey, jadi untuk subjek ini saya perlu menyediakan jawapan untuk beberapa persoalan. Itu yang pertama, saya perlu menyediakan slide untuk soalan pendidikan asas Islam, mengajar sains. Kemudian mengajar sains dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu saya perlu menyediakan gambar haiwan kaki 4, burung, bendera dan juga buah-buahan. Bagi bahagian mengajar membaca, saya perlu menyediakan beberapa perkataan dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Dan akhir sekali, untuk bahagian mengajar dan juga mengira, saya perlu menyediakan gambar beberapa bintik daripada nombor 31 sehingga nombor 40. Bahagikan pendidikan asas Islam kepada beberapa bahagian, iaitu pendidikan dalam Al-Quran, pendidikan dalam As-Sunnah dan pendidikan dalam akhlak. Okey, jadi saya bermula dengan pendidikan asas Islam, iaitu Imam Al-Ghazali telah menghuraikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kanak-kanak itu dengan sifat semula jadi, dengan fitrah, iaitu boleh menerima kebaikan dan juga keburukan. Dan di sini fungsi ibu bapa sangat penting untuk mendorong anak-anak, untuk mendidik anak-anak sama ada mereka lebih cenderung ke arah kebaikan ataupun keburukan. Dan di sini juga terletak kelebihan manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keupayaan untuk memilih menerusi kemampuan akal fikiran mereka sendiri. Menerusi pendidikan dalam Al-Quran, ibu bapa mengajarkan anak-anak sejak dari mereka kecil, mengajar mereka untuk mengenal huruf Jawi, membaca Iqra dan juga baca Al-Quran sehinggalah mereka mahir dalam baca Al-Quran. Seterusnya ibu bapa mendidik anak-anak itu perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga ibadah. Contohnya akidah ni, contoh ibu bapa menyebutkan tentang Tuhan, iaitu Allah, menyebut tentang para rasul, malaikat di hadapan anak-anak dan juga ibadah. Mungkin ibu bapa boleh mengajarkan anak-anak berkaitan dengan ibadah solat, puasa dan sebagainya. Dan seterusnya ibu bapa boleh mengajarkan anak-anak berkaitan dengan mentadabbur alam. Contohnya ibu bapa menunjukkan di hadapan anak-anak mereka bulan, bintang dan juga matahari dan menyebutkan bahawa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita boleh mengajak anak-anak tu untuk sama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya pendidikan dalam As-Sunnah. Okey, untuk pendidikan dalam As-Sunnah ni kita menekankan tentang ilmu. Okey, jadi ibu bapa menekankan mengenai kepentingan menuntut ilmu kepada kanak-kanak. Okey, jadi menuntut ilmu untuk kanak-kanak ni bukan saja ilmu fardu ain, bahkan juga ilmu pengetahuan, ilmu duniawi, ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah, di prasekolah, tadika maupun di universiti. Okey, selain daripada itu, selain daripada ilmu fardu ain, ilmu pengetahuan, mungkin juga ibu bapa boleh mendidik anak-anak untuk menguasai ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu dalam bidang yang baharu seperti ilmu sains, matematik dan juga perubatan. So di samping itu, selain daripada ilmu sains, matematik dan perubatan, mungkin juga ilmu berkaitan dengan bahasa. Contohnya bahasa Mandarin, bahasa Arab dan sebagainya. Untuk pendidikan dalam akhlak, okey, di sini ibu bapa berperanan sangat besar dan sangat penting untuk mendidik, untuk membentuk peribadi anak-anak tu mengenai sifat-sifat yang baik ataupun mengenai nilai-nilai murni. Okey, contohnya seawal usia mereka masih muda, masih kecil, so ibu bapa boleh menerapkan sifat-sifat yang baik di rumah. Contohnya saling tolong-menolong, saling hormat menghormati ataupun mendidik mereka berkaitan dengan adab. Dan akhlak dan juga sifat peribadi seorang anak tu sebenarnya bergantung kepada didikan ibu ayah di rumah. Disebabkan anak ni sejak daripada mereka kecil ni mereka banyak menghabiskan masa ataupun masa muda mereka ni banyak berada di rumah berbanding di sekolah. Untuk bahagian mengajar sains, saya perlu menampilkan beberapa gambar, iaitu berupa haiwan berkaki 4. Okey, saya bermula dengan kuda, lembu, harimau, singa dan kali terakhir adalah kucing. Okey, seterusnya untuk bahagian burung pula, iaitu bermula dengan burung helang, burung hantu, burung enggang, burung kakak tua dan akhir sekali adalah burung merak. Seterusnya saya ingin menunjukkan 5 bendera negara yang berlainan, bermula dengan ini adalah bendera negara Thailand, negara Jerman, negara Jepun, negara Indonesia dan yang terakhir sekali adalah negara Amerika Syarikat. Kemudian saya teruskan kepada bahagian buah-buahan. Okey, bermula dengan buah anggur, buah naga, buah apple, buah pisang,
buah tembikai. Untuk bahagian mengajar membaca, dibahagikan kepada 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey, saya bermula dengan bahasa Melayu dulu. Lihat, makan, jerit, sakit dan comel. Kemudian untuk bahagian bahasa Inggeris pula, bermula dengan angry, iaitu marah, sleep, tidur, watch, lihat, clean, bersih dan akhir sekali smile, senyum. Kemudian saya beralih pula kepada bahagian bahasa Arab, iaitu sayyarah, kereta, madrasatun, sekolah, mujtahidun, rajin, tilmizun, pelajar dan yang terakhir sekali al-fasl adalah kelas. Pada bahagian yang terakhir sekali, saya perlu menyediakan 10 buah slide, iaitu bintik-bintik merah dari bilangan 31 sehingga 40, bermula dengan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan terakhir sekali 40. Sekian, terima kasih.